Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم. بسم الله رب العظيم ورسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت سيلتي أدركني لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah berikan kepada kita peluang untuk kita menyambung pembacaan kitab hadis Syama'il Muhammadiyah, karya susunan hadis oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala. Dan sebelum itu saya mengucapkan tahniah kepada sahabat saya, saudara Anwar Ikmal bin Andan Surah yang telah melangsungkan pernikahan pada jam 3.45 tadi. Barakallahu fikum untuk kedua-duanya lah. Jadi kita masuk pada masih pada bab yang kelima. Bab yang kelima yang menceritakan berkenaan dengan uban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi fid darain amin. Hadis yang ke-40 yang nak ceritakan tentang punca uban di kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abbas radhiyallahu anhuma qala Abu Bakr radhiyallahu anhu ya Rasulullah qad shibta qala sayyabatni hudan wal waqi'ah wal mursalatu wa amma yatasaalun wa idza syamsu kuwirat. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu telah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, aku melihat engkau telah beruban. Kemudian Nabi SAW bersabda, sabda Nabi SAW, surah inilah yang telah menjadikan aku beruban, yakni surah Hud, Al-Waqi'ah, Al-Mursalah, Amma Yatasaalun, yakni surah An-Naba, dan Iza Syamsu Kuwirat, yakni surah At-Takwir. Jadi yang maksud hadis ini nak ceritakan tentang apakah penyebab kepada tumbuhnya uban di kepala Nabi SAW. Yakni maksud hadis di atas ialah baginda merenung betapa hebatnya surah-surah yang disebutkan tadi lah, surah Hud, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Mursalah, surah An-Naba, surah At-Takwir. Betapa Nabi SAW merenung hebatnya surah-surah tersebut yang menceritakan tentang surah-surah ini menceritakan tentang kegemparan hari akhirat, kegemparan hari kiamat, dan balasan-balasan yang ditimpakan Allah ke atas umat-umat terdahulu, yang menambahkan kebimbangan baginda Nabi SAW terhadap umatnya. Jadi surah-surah ini menceritakan dekat Nabi SAW tentang kegemparan hari kiamat dan balasan-balasan yang akan ditimpakan Allah Subhanahu Wa Taala ke atas umat-umat terdahulu, yang dan menambahkan kebimbangan baginda Nabi SAW terhadap umatnya. Jadi baginda khawatir mereka akan mengalami nasib yang sama seperti umat-umat terdahulu, sehingga menyebabkan Rasulullah mengalami sedikit kebimbangan. Maka rambut baginda beruban sebelum tiba masanya. Ini Nabi SAW risaukan kepada umatnya yang pada zaman inilah, risaukan akan umatnya, takut umat-umatnya ini ditimpa nasib yang sama sebagaimana umat-umat yang terdahulu. Itu yang menyebabkan Nabi sedikit bimbang dan menyebabkan Nabi SAW itu muncul ataupun tumbuh uban di kepala baginda Nabi SAW.
Namun kekuatan jiwa yang ada pada Rasulullah itu menjadikan baginda ini tetap tenang menghadapi tekanan itu, dan uban baginda kelihatan beberapa helai saja daripada rambutnya. Nabi SAW ini apabila disampaikan ataupun diberi wahyu berkenaan dengan surah-surah tersebut, Nabi SAW jiwanya tetap tenang, kekuatan jiwanya Nabi SAW itu hadapinya dengan tenang. Jadinya hanya tumbuh beberapa helai saja uban di rambutnya. Malah uban itu menyerlah keindahan dan kehebatan pada wajah baginda Nabi SAW. Walaupun tumbuh uban, tapi macam saya sebutkan yang pada siri yang sebelumnya saya sebutkan, uban Nabi ini bukan menyebabkan Nabi nampak tua, tetapi menyebabkan Nabi itu nampak handsome, lebih kacak, disebabkan ada uban. Macam saya sebutkan tadi, uban Nabi SAW itu ada sedikit di kiri dan kanan dan di tengah sedikit. Itu menyebabkan terserlah keindahan dan juga kehebatan pada wajah Nabi SAW. Kemudian ni hadis yang ke-41, an Abi Juhaifah radhiyallahu anhu qala qalu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naraka qad shibta qala sallallahu alaihi wasallam qad sayyabatni hudan wa akhawatuha. Diriwayatkan daripada Abu Juhaifah radhiyallahu anhu, beliau berkata, para sahabat telah berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami melihat engkau telah beruban. Baginda menjawab, surah Hud dan surah-surah sepertinya yang menyebabkan aku beruban. Surah Hud dan surah-surah sepertinya menyebabkan aku beruban. Jadinya maksud surah-surah sepertinya ialah surah-surah yang disebutkan oleh hadis yang sebelumnya lah. Jadi dalam ni disebut surah Hud. Lepas yang hadis sebelum ni disebutkan surah Hud, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Mursalah, surah Al-Naba, surah At-Takwir. Itu. Dan surah-surah itu menyebabkan Nabi SAW itu tumbuh uban. Jadinya apa pengajaran daripada hadis yang kita bacakan ini, dua hadis yang kita bacakan ini berkenaan dengan punca uban tumbuh di kepala Nabi, di rambut Nabi. Yakni dalam hadis di atas kita dapat melihat betapa tingginya tadabbur dan penghayatan Nabi SAW terhadap kandungan Al-Quran, sehingga setiap ayat begitu besar kesannya kepada diri baginda Nabi SAW. Ini Nabi SAW menghayati mentadabbur ayat-ayat yang terkandung di dalam Al-Quran itu, sehingga kan boleh memberi kesan kepada baginda Nabi SAW. Nabi, betapa hebatnya tadabbur Nabi kepada penghayatan Nabi. Nabi Sallam, Nabi menjiwai ayat-ayat Al-Quran ini, sehingga dia memberi kesan kepada diri baginda Nabi SAW. Ini perlu menjadi ikutan kepada kaum muslimin untuk membaca Al-Quran dengan tadabbur dan penghayatan. Barulah isi Al-Quran itu memberi kesan kepada diri mereka dan mengubah hidup mereka. Ni kita ini kena ikut Nabi SAW, di mana Nabi SAW itu menghayati, mentadabbur Al-Quran itu sehingga memberi kesan kepada diri baginda. Kita pun kena ikutlah contoh tauladan yang baik seperti sedemikian, supaya apa? Supaya Al-Quran itu dia boleh meresap dalam jiwa kita, dia boleh memberi kesan yang baik terhadap diri kita dan boleh mengubah kehidupan kita. Itu Al-Quran. Seterusnya hadis berkenaan dengan uban Nabi berwarna perang kemerahan. An Abi Rimthah At-Taimi Taimir Ribab radhiyallahu anhu qala ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ma'i ibnun li qala fara'aituhu faqultu lamma ra'aituhu hadha nabiyullah sallallahu alaihi wasallam wa alaihi thawban akhdaran wa lahu sya'run qad alahu syaibu wa syaibuhu ahmar. Diriwayatkan daripada Abu Rimsah At-Taimi daripada kabilah Taim Ar-Rabab.
radhiyallahu anhu menceritakan, aku datang bertemu Nabi SAW dengan membawa bersama anak lelakiku. Apabila kami tiba, aku tunjukkan wajah baginda kepada anakku, lalu aku berkata kepada anakku. Lalu inilah Abu Rimsah lah kata kepada anaknya, sebaik aku melihat baginda, inilah Nabi Allah SAW. Pada ketika itu Nabi memakai 2 helai kain berwarna hijau, iaitu kain sarung dan selendang yang dicelup dengan pewarna hijau, dan rambut baginda kelihatan uban berwarna kemerahan. Dalam hadis ni nak cakap kepada kita bahawa uban Nabi SAW dalam hadis di atas ini diceritakan berwarna kemerahan kerana dicelup dengan inai ataupun semula jadi, kerana rambut apabila mula hendak beruban akan menjadi perang atau kemerahan, kemudian barulah berwarna putih. Dan juga diceritakan di dalam hadis ini, hadis di atas ni yang kita bacakan tadi, Nabi SAW memakai pakaian berwarna hijau. Uraian terperinci pakaian Nabi termasuk warnanya akan dijelaskan dalam bab yang ke-8 nanti. Jadinya hadis ni diceritakan bahawa inilah Abu Rimsah ni, dia bawa anaknya bertemu dengan Nabi SAW. Jadi apa pengajaran? Apa pengajaran yang boleh kita ambil lah? Jadi bila kita baca hadis Nabi SAW ini, tak lain tak bukan adalah untuk kita dapatkan pengajaran. Bukan semata-mata kita membacanya ataupun kita baca secara literal saja, tapi kita nak ambil pengajaran sebanyak mungkin yang ada. Jadinya pengajaran yang boleh kita ambil adalah menjadi kebiasaan para sahabat membawa anak kecil mereka bertemu Nabi SAW, sama ada untuk didoakan oleh Nabi ataupun memperkenalkan Nabi kepada anak mereka. Amalan para sahabat ini perlu diikuti oleh ibu bapa pada hari ini. Jadinya para sahabat dulu dia sering ataupun suka membawa anak mereka ini pergi berjumpa dengan Nabi SAW. Pergi jumpa dengan Nabi sama ada untuk minta Nabi doakan anak mereka ataupun nak bawa mereka ini memperkenalkan anak mereka ini kepada Nabi SAW. Jadinya ini juga amalan yang boleh ditirulah oleh ibu bapa supaya membawa anak-anak mereka ini pergi berjumpa dengan orang-orang soleh ataupun para alim ulama. Pergi berjumpa dengan niat kita ini nak doa daripada orang soleh tersebut, alim ulama tersebut, mendoakan kebaikan untuk anak-anak lah, untuk anak-anak kita. Jadinya ibu bapa hendaklah menjinakkan anak-anak mereka sejak kecil lagi dengan ilmu sirah dan biodata ulama supaya anak-anak mengenali Nabi Muhammad SAW dan tokoh-tokoh Islam pada usia awal mereka. Ini antara perkara yang penting untuk dilakukan oleh ibu bapa. Sebabkan ibu bapa inilah yang memberi pilihan kepada anak mereka. Ibu bapa inilah yang memberikan panduan kepada anak mereka. Kalau dari kecil lagi ibu bapa dah bagi phone, dah bagi mereka, anak-anak kecil mereka ini tengok TikTok, tengok YouTube dan sebagainya, maka itu akan memberi kesan pada waktu mereka dah besar nanti, waktu mereka dah remaja nanti akan memberi kesan. Tapi kalau ibu bapa ini dia bagi anaknya itu baca buku kan, ceritakan tentang Nabi SAW kepada anak mereka, itu akan lebih menjadikan anak mereka itu pada masa akan datang menjadi lebih baik. Sebab itu perlu untuk ibu bapa ini kalau ada pengajian-pengajian berkenaan dengan Nabi SAW ataupun belajar sirah ataupun belajar kitab-kitab hadis, syama'il dan sebagainya yang menceritakan tentang Nabi, maka elok untuk ibu bapa ini bawa anak mereka sekali, bawa anak mereka untuk dengar. Kalau nak bawa anak mereka ini dengar pengajian-pengajian tauhid, pengajian-pengajian fiqh itu susah. Tetapi bila kita bawa anak-anak kita ini pergi dengar pengajian berkenaan dengan Nabi SAW, itu sebenarnya lebih mendekatkan mereka ini untuk lebih kenal kepada Nabi Muhammad SAW. Itu lebih baik. Begitu juga membawa anak-anak bertemu para alim ulama atau untuk turut serta dalam majlis para ulama
majlis ilmu dan sebagainya, supaya roh agama dan kecintaan kepada orang-orang soleh menyerap ke dalam jiwa mereka. Ini macam saya sebutkan tadi, kita bawa mereka ini, budak anak-anak kecil ini, anak-anak kecil ini untuk datang bersama-sama dalam pengajian-pengajian ilmu, lebih-lebih lagi tentang ilmu, bagaimana nak kenal, mengenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Imam As-Suyuti menceritakan ketika berusia 5 tahun, bapanya telah membawanya turut sama dalam majlis pengajian hadis Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, seorang ulama muhaddis terunggul pada zamannya, dan memberi kesan kepada minatnya dalam ilmu hadis. Ini Imam As-Suyuti diceritakan pada umurnya 5 tahun, ayahnya telah bawa Imam As-Suyuti ketika umur 5 tahun pergi turut sertalah dalam pengajian hadis oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, seorang ulama inilah hadis unggul lah pada zamannya, dan memberi kesan kepada minatnya dalam ilmu hadis, memberi kesan kepada Imam As-Suyuti tentang ilmu hadis. Dan insya-Allah hadis yang terakhir pada petang ini, yakni uban Nabi SAW di belahan rambut. An Simak bin Harbin qala qila li Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu akana fi ra'si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syaibun, qala lam yakun fi ra'si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syaibun illa sya'aratun fi mafriqi ra'sihi idza dahana warahunna duhnu. Diriwayatkan daripada Simak bin Harb menceritakan Jabir bin Samurah pernah ditanya, adakah di kepala Rasulullah SAW terdapat uban? Ni Simak bin Harb tanya kepada Jabir bin Samurah, adakah di kepala Nabi itu terdapat uban? Beliau menjawab, tidak terdapat uban di kepala Rasulullah kecuali beberapa urat sahaja di belahan rambutnya, yakni di tengah kepala. Namun jika baginda meminyaki rambutnya, uban tersebut ditutup oleh minyak sehingga tidak kelihatan. Di sini nak beri maklumat tentang maklumat tambahan berkenaan dengan uban baginda Nabi SAW, iaitu uban baginda berada di belahan rambutnya, di tengah ni lah, belahan tengah ni ada uban Nabi SAW. Jadinya itulah antara yang kita boleh kesimpulan yang kita boleh ambil sedikit daripada bab berkenaan dengan uban Nabi SAW ini. Yakni yang pertamanya, uban, kalau kita boleh ambil kesimpulannya, uban Nabi SAW itu dia hanya tak banyak, sekitar 14 ke 20 helai sahaja uban Nabi SAW. Yang keduanya, disebabkan uban Nabi SAW itu dia sedikit, jadinya apabila Nabi SAW memakai minyak rambut, maka uban itu tidak kelihatan ketara lah, kerana telah ditutup oleh minyak rambut tadi, oleh minyak. Lepas tu yang ketiga, punca ataupun sebab tumbuhnya uban di kepala Nabi SAW adalah disebabkan Nabi SAW itu memikirkan kegemparan hari kiamat dan azab Allah yang terdapat di dalam surah-surah yang kita sebutkan tadi lah, surah Hud, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Mursalah, surah An-Naba, surah At-Takwir. Surah-surah ini menyebabkan Nabi SAW itu terlalu bimbang memikirkan tentang umatnya, terhadap umatnya, di mana dalam surah tersebut diceritakan tentang kegemparan ataupun azab Allah pada hari kiamat nanti. Yang keempatnya, uban Nabi SAW itu terdapat di belahan rambut dan juga di pelipisnya, di belahan rambut dan juga di pelipisnya, di belahan rambut, di tengah dan pelipis, di tepi ni dah. Itu antara 4 kesimpulan yang kita boleh ambil, kita boleh buat daripada hadis berkenaan dengan bab uban Rasulullah SAW. InsyaAllah kita masuk pada hari esok, kita akan masuk pada bab yang ke-6 berkenaan dengan
Rasulullah SAW mencelup ataupun mewarna rambut dan janggut. Bab yang ke-6 insya-Allah. Allah Subhanahu wa taala a'lam. Terima kasih kepada yang join. Kita adalah beberapa sahabat, beberapa orang yang saya kenal yang sentiasa join support Penakarat Studio. Terima kasih. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala merahmatilah yang join kita punya live perkongsian kitab hadis Syama'il Muhammadiyah. Wallahu Subhanahu wa taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.